Okey, baiklah. Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Jadi, untuk hari ini kita akan teruskan pelajaran kita untuk pendidikan moral. Seperti mana yang kita tahu semalam kita sudah belajar berkenaan dengan sekolah kebanggaanku. Bagaimana cara kamu nak menyayangi warga sekolah dan juga sekolah kamu sendiri. Dan juga apa kesan sekiranya kamu tidak menyayangi sekolah kamu terhadap diri kamu dan juga impak dia terhadap masyarakat sendirilah, impak yang besar. Okey, jadi untuk hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan merujuk tajuk yang baharu iaitu sekolah terbaik, di mana tajuk hari ini kita akan membincangkan sebuah contoh berkenaan dengan sekolah yang mendapat pencapaian yang membanggakan sekolah tersebut. Jadi daripada pencapaian ini cikgu harap kamu boleh ambil contoh dan jadikan sebagai satu panduan untuk kamu sendiri memberi sumbangan supaya sekolah kamu menjadi kebanggaan kamu sendiri, dan juga apabila sekolah kamu bangga sekolah kamu, maka mudah untuk kamu sayang dengan sekolah kamu. Apabila kamu sayang dengan sekolah kamu, maka uh, mudah untuk kamu belajar, sikap rajin tu mudah untuk hadir, dan kamu sendiri sedikit demi sedikit mungkin menjadi seorang pelajar yang cemerlang pada masa akan datang. Okey, jadi untuk tajuk ini kita akan lihat satu buletin berkenaan dengan sekolah yang mendapat pencapaian pada peringkat negeri Selangor bertarikh 15 April 2019. Okey, jadi kita akan lihat. Kita lihat dulu penasihat editor, mereka grafik dan jurugambar. Okey, kita lihat tajuk buletin ni ialah Sekolah Kebangsaan Mutiara, sekolah terendah terbaik peringkat negeri Selangor. Okey. Jadi Sekolah Kebangsaan Mutiara ni mendapat pencapaian diiktiraf sebagai sebuah sekolah rendah yang terbaik di negeri Selangor pada tahun 2019. Jadi apabila kamu bayangkan sekolah kamu sendiri mendapat pencapaian tersebut, apa yang kamu rasa? Wah, sekolah kebangsaan saya adalah sekolah yang terbaik dalam negeri Selangor. Ha, apabila disebut-sebut sekolah mana, contohnya kita sendiri pada sekolah Taman Seri Andalas. Okey, bila disebut kamu dari sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Taman Seri Andalas. Oh, sekolah yang terbaik di negeri Selangor tu ke? Okey, apabila orang sebut-sebut nama sekolah kamu, maka dia akan mendatangkan sifat rasa bangga terhadap sekolah kamu, dan apabila kamu bangga dengan sekolah kamu, maka kamu akan sayang sekolah kamu dan ingin memberikan pencapaian yang berterusan dan yang membanggakan sendiri untuk sekolah kamu. Okay, jadi kita baca terus buletin ini. Okay, Sekolah Kebangsaan Mutiara telah dinobatkan sebagai sekolah rendah terbaik peringkat negeri Selangor. Sekolah ini terpilih kerana sentiasa bersih, ceria dan warganya menyayangi sekolah. Okey, tolong baca betul-betul petikan ni. Nanti cikgu akan berikan soalan berdasarkan kepada petikan ni juga. Okey, contohnya apa sebab sekolah ini terpilih sebagai sekolah rendah terbaik negeri Selangor. Okey, selain itu, sekolah ini juga mencatat pencapaian akademik, kurikulum dan kehadiran yang cemerlang. Guru besar mengucapkan tahniah atas kejayaan mereka. Warga sekolah berasa bangga dan berjanji akan terus kekalkan kecemerlangan ini. Okay, kalau kita lihat di sini, terdapat banyak aspek yang menjadikan Sekolah Kebangsaan Mutiara ini menjadi sekolah rendah terbaik peringkat negeri Selangor. Yang pertama, okay, kita tengok ni. Yang pertama, sentiasa bersih. Okay, sentiasa bersih. Yang kedua, kita lihat di sini, sekolah tu ceria. Yang ketiga, warganya menyayangi sekolah. Nanti cikgu akan huraikan apa maksud-maksud menyayangi sekolah. Cikgu akan huraikan maksud-maksud yang diberikan berdasarkan kepada petikan ini. Yang keempat, kita lihat pencapaian
pencapaian akademik dan kurikulum dan kehadiran yang cemerlang. Okey, nombor 5. Okey, kita ada 4 perkara yang menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik dalam peringkat negeri Selangor. Okey. Jadi, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan 4 perkara ini. Yang pertama, sentiasa bersih. Okey, kelas. Jadi, untuk sentiasa bersih bermaksud sekolah ini dapat mengekalkan kebersihan kawasan sekolah ketika sesi pembelajaran berlangsung, di mana sekolah mungkin dapat dilihat sekitarnya tiada sampah yang berada di lantai, suasana yang bersih, suasana yang selamat dan sebagainya. Yang kedua, kita lihat suasana yang ceria. Okey, ceria seperti mana yang kita sudah bincangkan semalam. Apa yang kita boleh buat untuk menceriakan sekolah ialah dengan yang pertama, kita melukis mural pada dinding sekolah yang kosong supaya nampak maklumat-maklumat yang berguna yang boleh kamu gunakan untuk memahami sesuatu perkara. Sebagai contoh, kamu lukis peta aiting pada dinding-dinding yang kosong untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan peta aiting dalam pembelajaran. Okey, seterusnya terlihat warganya menyayangi sekolah. Okey, seperti mana yang kita lihat, warganya menyayangi sekolah dapat dilihat semalam kita sudah bincangkan seperti usaha menyambut hari lahir warga sekolah. Sebagai contoh, apabila ada sambutan hari lahir guru, dibuat di dataran perhimpunan. Apabila ada sambutan hari jadi di kelas, mungkin guru kelas dapat sambut di dalam kelas bersama-sama dengan murid yang lain dan sebagainya. Apabila berlaku hari guru, murid-murid menyambutnya dengan penuh ceria dan meriah dengan memberi hadiah kepada guru-guru yang lain supaya tanda mereka menyayangi warga sekolah. Dan yang keempat, pencapaian akademik, co-curriculum dan kehadiran yang cemerlang. Okey, yang ini ialah pencapaian yang akademik ni, pencapaian dalam pembelajaran. Pada ketika dahulu kita ada peperiksaan UPSR. Selalunya dilihat daripada peperiksaan UPSR, sekolah mampu melahirkan murid-murid yang mampu mencapai pencapaian yang sangat cemerlang dalam akademik UPSR, dan murid-murid pada tahun yang lain juga dapat belajar di mana pencapaian peperiksaan ataupun PBD mereka pada tahap yang membanggakan. Itu untuk pencapaian akademik. Untuk co-curriculum pula ialah pencapaian dari aspek sukan, aktiviti, kelab dan persatuan dan badan beruniform, seperti mana yang kamu akan ambil pada tahun hadapan, iaitu aktiviti co-curriculum. Kamu akan terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu badan beruniform seperti Bulan Sabit Merah, Tunas Kadet Remaja Sekolah, Pengakap, Pandu Puteri, Puteri Islam dan sebagainya lah. Okey, untuk kelab dan persatuan kita ada kelab matematik, ada kelab sains, ada kelab bahasa Inggeris, kelab bahasa Melayu dan sebagainya. Okey, dan untuk sukan permainan, macam-macam sukan lah. Bola sepaknya, bola tampar, badminton, hoki, permainan dalaman, catur dan aktiviti-aktiviti lain, sukan yang lain. Okey, apabila murid-murid sekolah mampu menghasilkan pencapaian-pencapaian yang cemerlang dalam aspek-aspek ini, maka sekolah itu dikira sebagai sebuah sekolah yang terbaik kerana muridnya menjadi, warganya menjadi, dan sekolah itu cemerlang dari segi aspek co-curriculum dan akademik.
maka capaian-capaian yang bagus ini akan memberikan satu tanggapan yang bahawa sekolah ini adalah sekolah yang terbaik. Tidak lupa juga kita perlu lihat dari segi aspek kehadiran yang cemerlang. Okey, kehadiran ni merujuk pada kehadiran murid itu sendiri ke sekolah. Apabila kamu sentiasa mengekalkan prestasi yang kamu akan selalu hadir ke sekolah, maka pencapaian sekolah ialah dapat menghasilkan suasana di mana murid sentiasa hadir ke sekolah pada setiap hari. Okey, ini menggambarkan juga bahawa murid-murid di sekolah tersebut sayang terhadap sekolah itu dan mampu hadir setiap hari untuk menimba ilmu di sekolah. Okey, jadi berdasarkan kepada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 perkara ini, okey, ada 6 perkara: pencapaian akademik, pencapaian kurikulum dan kehadiran cemerlang. Ini kalau cikgu asingkan nanti. Okey, kamu dapat lihat inilah ciri-ciri yang diperlukan untuk sekolah kamu menjadi sebuah sekolah yang terbaik di peringkat Negeri Selangor. Tak kiralah Negeri Selangor ke, tak boleh peringkat Negeri Selangor, peringkat daerah dulu. Okey, kiranya lebih terbaik peringkat Malaysia pada peringkat antara negeri. Okey, jadi sebagai seorang murid, kamu perlu tanamkan hasrat untuk menjadikan sekolah kamu sekolah yang kamu banggakan selalu dengan cara kamu menyayangi sekolah. Kamu belajar rajin-rajin, kamu siapkan latihan yang diberi, kamu dapat jawab soalan-soalan yang diberikan dengan baik, kamu hormat cikgu-cikgu kamu, kamu dapat memberikan pencapaian yang cemerlang apabila kamu terlibat dalam aktiviti core, kurikulum dan sebagainya. Melalui perkara-perkara yang cikgu sebutkan tadi, maka cikgu yakin kamu dapat membentuk satu suasana sekolah yang mampu menjadi sekolah yang terbaik pada masa akan datang. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk penerangan bahagian sekolah terbaik. Okey, jadi kita akan lihat dahulu sebelum kita habis apa dia kepentingan kamu menyayangi sekolah. Semalam kita tengok kesan apabila kamu tak sayang sekolah. Kalau hari ini kita lihat kepentingan menyayangi sekolah. Okey, kelas. Jadi yang pertama kita boleh lihat di sini, apabila kamu sayang dengan sekolah kamu, kamu akan rasa bangga dengan sekolah, bangga dengan sekolah kamu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kamu sayang sekolah kamu, kamu dapat hasilkan kecemerlangan dalam pelbagai aspek. Cikgu tulis dahulu. Okey, yang ketiga, apabila kamu sayang dengan sekolah kamu, maka kamu dapat bina suasana yang harmoni dan ceria. Harmoni dan ceria. Dan akhir sekali pada nombor 4, apabila kamu sayang dengan sekolah kamu juga, maka cikgu yakin kamu bersemangat dalam menimba ilmu. Okey, cikgu akan huraikan sedikit demi sedikit menimba ilmu. Okey, yang pertama, apabila kamu sayang dengan sekolah kamu, kamu pasti akan bangga dengan sekolah kamu kerana apabila kamu sayang sekolah kamu, kamu dapat hadir sekolah setiap hari, kamu sayang dengan guru-guru kamu, kamu sayang dengan warga-warga sekolah yang lain, maka kamu sendiri akan rasa bangga kat sekolah, datang ke sekolah sebab apa? Di sekolah ada orang-orang yang mampu mendidik kamu menjadi seorang pelajar yang berjaya. Yang kedua, dapat hasilkan kecemerlangan dalam pelbagai aspek.
Apabila kamu sayang dengan sekolah kamu, makanya kamu akan sentiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk sekolah kamu supaya sekolah kamu dikenali dalam kalangan masyarakat, dan juga paling paling kecil ialah sekolah kamu dapat memberi satu kebanggaan kepada mak ayah kamu kerana menghantar kamu ke sekolah tersebut. Okey, yang ketiga, bina suasana yang harmoni dan ceria. Apabila kamu sayang dengan sekolah kamu, cikgu yakin dan pasti kamu tidak akan memberi satu masalah kepada warga-warga sekolah yang lain, warga sekolah yang lain seperti guru-guru, rakan-rakan kamu sendiri yang kalangan murid, dan juga golongan pentadbir lah. Kamu sentiasa memberikan yang terbaik, menjadi murid yang terbaik dan rajin, dan memberi kecemerlangan kepada sekolah. Jadi cikgu yakin sekolah akan berada dalam keadaan yang harmoni dan sentiasa ceria, yang dapat meraihkan segala kecemerlangan-kecemerlangan yang dihasilkan oleh kamu sendiri. Dan yang terakhir, bersemangat dalam menimba ilmu. Okey, bila kamu sayang dengan sekolah kamu sayang tentang sekolah, maka kamu sendiri akan rasa semangat untuk timba ilmu. Kamu menjadi murid yang rajin, kamu menjadi murid yang cemerlang, supaya sekolah kamu dapat dibanggakan pada masa akan datang dengan pencapaian yang cemerlang yang kamu hasilkan hasil daripada pembelajaran kamu. Okey, itu untuk kepentingan. Dan yang terakhir, kita akan lihat satu lagi. Okey, apa perasaan kamu apabila kamu dapat menjadikan perasaan, kita lihat Okey, perasaan apabila sekolah kamu menjadi sekolah yang terbaik hasil usaha kamu. Okey, kamu lihat di sini. Apakah perasaan kamu sendiri apabila sekolah menjadi sekolah yang terbaik hasil usaha kamu sendiri? Contohnya, kamu cemerlang dalam pelajaran, kamu cemerlang dalam sukan dan permainan yang kamu sertai, dan kamu dapat menjadikan sekolah itu sekolah yang terbaik dan merupakan hasil usaha kamu sendiri. Bagi contoh, sekolah Kebangsaan Mutiara lah. Apa perasaan kamu? Okey, jadi perasaan yang paling mudah kamu rasa, yang pertama, mestilah kamu rasa bangga. Yalah, sebab kamu dengan hasil usaha kamu dapat jadikan sekolah ini sebagai satu sekolah yang sangat bagus, yang sangat terbaik dalam kalangan sekolah-sekolah yang lain. Okey, yang kedua, kamu rasa terharu sebab berkat hasil usaha kamu dapat naikkan sekolah kamu dengan hasil titik peluh kamu sendiri dalam berbagai pencapaian lah. Tak kisah pencapaian kurikulum ke, pencapaian akademik ke, ataupun kamu sendiri paling kurang pun kamu dapat hadir ke sekolah ke setiap hari. Okey, kamu akan rasa terharu apabila sekolah kamu disebut-sebut oleh masyarakat sekeliling, menjadi sebutan ramai, dan kamu sendiri akan rasa bangga untuk hadir ke sekolah. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Okey, sebentar lagi cikgu akan beri latihan berdasarkan kepada perkara-perkara yang cikgu ajar. Jadi, cikgu minta tolong tengok video ni sampai habis ya. Kemudian nanti jawab soalan-soalan yang diberi. Okey, setakat itu sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ni kamu dapat faham dengan mudah, dan kamu dapat siapkan latihan yang diberi dengan jayanya. Okey, jadi setakat itu sahaja apa yang ingin cikgu sampaikan. Okey, jadi kita akan bertemu lagi pada kelas yang seterusnya. Okey, itu sahaja. Bye.